Walaupun tadi saya dah cakap jawab secara bertulis, tapi saya sambung. Ada dua perkara lagi yang Baik. saya nak bangkitkan. Ada 8 minit. Datuk Yang di-Pertua, YB Sibuti, YB Bacuk, YB Beaufort, YB Port Dickson, YB Bagan Datuk dan YB Separenggam telah menyentuh mengenai pemekasan TVET, penyesuaian bidang TVET yang ditawarkan dengan perkembangan industri, penglibatan industri dalam pendidikan dan kebolehpasaran graduan TVET. Keprihatinan ahli-ahli yang berhormat tentang pendidikan TVET amat kami hargai. KPT sentiasa committed untuk meluaskan akses dan meningkatkan penawaran program TVET yang berkualiti di seluruh negara termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Malaysia Technical University Network ataupun MTUN yang memfokuskan TVET aras tinggi menawarkan 461 program merangkumi program diploma hingga ke peringkat Doktor Falsafah. Manakala Politeknik dan Kolej Komuniti secara keseluruhannya menawarkan 536 program pengajian di peringkat sijil, diploma dan sarjana muda yang kesemuanya mendapat akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA, Lembaga Teknologi Malaysia MBOT atau Lembaga Jurutera Malaysia. Selain itu, program-program pembelajaran sepanjang hayat mencakupi pelbagai bidang kemahiran dan terbuka kepada semua kelompok masyarakat. Menteri, termasuk golongan OKU, B40. jerai. Jelas sikit. Menteri, terima kasih. Sila. Betul. Saya nak habiskan satu line saja. B40 orang asal, pelajar tahfiz, belia, ibu tunggal dan warga emas. Sila Jerai. Pani Kuala Krai. Okay, terima kasih. Terima kasih, betul. Saya baru bertanya untuk My Brain yang telah pun senyap begitu lama dan saya nak tahu status My Brain setakat ini. Sekian, Obi. Boleh Kuala Krai sambung sikit, Mohd Menteri? Sila Kuala Tadi Krai. sebenarnya dah jawab sebelum. Boleh. Ini dah jawab dah. Dah jawab dah yang berhormat. Nanti boleh. Mohd Menteri. Okay. Kuala Krai siap. Okay. Boleh, terima kasih Mohd Menteri, terima kasih Datuk Di-Pertua. Dalam perbahasan saya ada buat cadangan iaitu mewujudkan cawangan UMK di Kuala Krai, khususnya ialah dalam jurusan agama. Jadi saya minta respon daripada Menteri kerana Kelantan ini sesuai dengan jolokan Islami Mekah dan tempatnya sesuai untuk diwujudkan cawangan yang keempat di Kelantan ialah di Kuala Krai. Yang kedua ialah berapakah jumlah perbelanjaan yang telah dibayar oleh pihak APTA kepada penerbit antarabangsa untuk menerbitkan jurnal dan buku semenjak penerapan MYRA dan MYRA 2 diperkenalkan, dan berapakah manfaat yang diterima bagi setiap perbelanjaan yang dibuat. Dan yang terakhir ialah bolehkah Yang Berhormat Menteri nyatakan apakah pelan jangka pendek dan jangka panjang kementerian untuk menghasilkan graduan doktor perubatan yang berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan kesihatan negara. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kuala Krai. Okey. Untuk Yang Berhormat daripada Kuala Krai. Kuala Krai tadi, cadangan untuk mewujudkan branch UMK itu akan diteliti oleh pihak kementerian berdasarkan kepada keperluan dan semasa. Dan untuk MYRA pula, berkaitan dengan MYRA, memang kita sentiasa menggalakkan Institut Pengajian Tinggi Awam menerbitkan jurnal dan buku. Dan antara manfaat berdasarkan rekod pada pengkalan data Scopus, sebanyak 303,808 penerbitan ilmiah dan 2.9 juta sitasi telah diterima oleh penyidik Malaysia. Jadinya penerbitan ilmiah tahunan tertinggi yang direkodkan adalah pada tahun 2019 sebanyak 57,984 berbanding hanya 5,460 bagi tahun 2007. Jadinya yang geran antarabangsa yang diterima oleh Universiti Awam pula adalah sebanyak 56 juta, iaitu meningkat sebanyak 52% kalau kita bandingkan pada tahun 2010 di mana hanya 27 juta yang diterima. Yang lain-lainnya boleh tak saya jawab secara bertulis sebab ada beberapa isu Menteri. yang belum. Kulai YB Menteri. Terima kasih. Isu yang ketiga tadi belum jawab. Isu yang ketiga doktor yang berkualiti tadi. Dalam ucapan saya ada berikan cadangan untuk memendekkan tempoh pengajian di institusi pengajian tinggi dalam kita merombak cara kita memasuki IPT di mana subjek-subjek seperti etika
peradaban, kawat kaki, titas dapat dirombak semula dan tidak dimandatkan untuk semua mahasiswa UMIK. Kalau mahu boleh buat secara pilihan supaya anak-anak muda ini dapat tamatkan pengajian lebih awal, buat multiple internships, dapat pengalaman pengajian dan pada masa yang sama they can pursue their passion kat universiti. Bukan kelas daripada pagi sampai ke malam, kadang-kadang kerana koko sampai hujung minggu pada kelas. So minat mereka tu tidak dapat diceburi. Ini sama dengan piawaian antarabangsa. Saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada MUA tadi. Kita maklum atas cadangan daripada yang berhormat daripada MUA mengenai perkara yang dibangkitkan itu. Tapi okey, ada jawapan dia agak panjang juga Yang Berhormat MUA. Menyentuh mengenai tempoh pengajian pelajar IPT di Malaysia. Mengenai tempoh minimum pengajian sarjana muda adalah 3 tahun dengan minimum kredit bergraduat sebanyak 120 kredit. Berdasarkan pada norma antarabangsa, tempoh pengajian program sarjana muda adalah 3 tahun iaitu selepas high school ataupun pra-universiti. Bagi negara yang mempunyai sistem persekolahan 12 tahun, lepasan sekolah boleh terus menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda dengan tempoh pengajian minimum sebanyak 3 tahun. Dan merujuk kepada sistem persekolahan 11 tahun di Malaysia, lepasan sekolah perlu mengikuti program persiapan sebelum menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda dan berdasarkan rekod MQA, program sarjana muda ditawarkan oleh IPT adalah dalam tempoh 3 hingga 4 tahun kecuali program-program yang melibatkan pengiktirafan oleh badan profesional dalam bidang perubatan dan program yang bentuk ijazah berganda. Penawaran kursus MPU ataupun mata pelajaran pengajian am ini merupakan salah satu inisiatif KPT untuk memperkukuh aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan graduan holistik dan sejahtera. Selain pada itu, kursus ini bertujuan untuk melahirkan pelajar universiti yang dapat menghayati nilai patriotism dan mempunyai semangat jati diri dalam menguasai kemahiran insaniah. Jadinya Yang Berhormat, jadi tempoh penawaran program pengajian di IPT di Malaysia ni hampir setara dengan program akademik di luar negara, bergantung juga kepada bidang pengajian. Jadinya cadangan supaya KPT menjalinkan kerjasama strategik dengan KSM dan sebagainya. KPT sebenarnya memang ada melakukan beberapa inisiatif bekerjasama melalui kementerian lain, terutamanya KSM, dari segi peningkatan kemahiran yang berkonsepkan place and train. Dan selepas itu juga kita juga ada bekerjasama dengan Perkaso, sebuah lagi agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, melaksanakan program padanan pekerjaan dengan graduan, dan graduan ini dipadankan kekosongan jawatan di syarikat yang memerlukan pekerja melalui portal Graduate Reference Hub for Employment and Training atau ringkasnya GRADE yang dihubungkan dengan portal My Future Job. Jadinya kita di pihak kementerian kita mengambil maklum balas mengenai apa juga cadangan Yang Berhormat dan kita akan mengikut kesesuaian dan sama ada kita boleh laksanakan, tetapi maklum balas tersebut kita terima baik. Dan bagi memastikan program-program TVET ini ditawarkan berkualiti tinggi dan menepati keperluan industri, kementerian melaksanakan usaha-usaha antaranya penubuhan TVET sebagai badan tertinggi pembuat dasar, menubuhkan Industry Advisory Council di peringkat nasional, melaksanakan pendekatan pembelajaran industry-led training seperti work-based learning, 2U2I, program perantisan, program latihan industri bagi membolehkan pelajar TVET mendapat pengalaman pekerjaan sebenar, dan kemudian kita juga laksanakan program CEO at fakulti. Kita juga ada memperkukuhkan institusi TVET, konsep industry on campus, melakukan kolaborasi dengan industri. Jadinya itu antara lain yang dapat saya bangkitkan. Masa pun dah tamat. Yang lain-lain saya akan jawab. Saya sudah berdiri bertulis. sejak pukul 1. Janganlah buat tak tahu. Alah. Menteri. Itulah yang kena sebut. Satu. Saya sudah berdiri sejak pukul 1 tadi sampai sekarang. Ya. Janganlah oleh sebab saya berdiri di sini diam saja, Menteri Kita bagi tak masa pandang pendek. sini dan tak mau jawab. Menteri, kita bagi masa pendek ringkas untuk. Okey. Sila, sila. Soalan Yang Berhormat tadi. Ya, saya nak tanya kerana sekarang kita tahu bahawa seorang pegawai kepada Yang Berhormat Pengerah atau bekas pegawai kepada beliau telah dilantik sebagai ahli lembaga Universiti Malaya walaupun beliau berumur 26 tahun saja.
Bukan saya pandang rendah terhadap orang pemuda, tetapi saya nak tanya apa keistimewa tentang orang tersebut, kerana kalau kita cakap, saya tahu Menteri cakap bahawa dia seorang alumni daripada UM, tapi saya rasa UIA juga lantik alumni mereka, tetapi kepelangkaran ini 2 alumni dilantik untuklah ahli lembaga untuk UIA. Satu orang adalah seorang peguam dan orang kedua adalah Governor of Bosnia Central Bank. Jadi saya nak tanya apa keistimewa tentang orang yang telah dilantik oleh Yang Berhormat Menteri, walaupun beliau berumur 26 tahun, Okey, apa keistimewaan tentang beliau, dan saya nak dapat jaminan daripada Yang Berhormat Menteri bahawa tidak akan ada campur tangan politik terhadap pengurusan universiti kami. Terima Terima kasih. kasih Kulai. Terima kasih Yang Berhormat Kulai. Saya menyambut baik apa yang Yang Berhormat suarakan itu tadi. Sebenarnya pelantikan beliau adalah betul melalui mewakili komposisi alumni dan berdasarkan penglibatan aktif beliau dalam program dan aktiviti pelajar sepanjang bergelar mahasiswa sehingga kini masih lagi menyumbang pada aktiviti alumni. Pelantikan beliau seperti Yang Berhormat dan hari itu di dalam jawapan lisan saya mengatakan sebagai satu bentuk penghargaan kepada orang muda di samping memberi peluang untuk menyumbang input kepada UM daripada kaca mata alumni itu sendiri, dan kita juga hendak melihat sumbangan secara langsung anak muda dalam kepimpinan organisasi di peringkat nasional terutamanya di Universiti Awam. Dan untuk makluman Yang Berhormat, beliau juga alumni Pusat Kebudayaan UM, mempunyai pemikiran terbuka, tidak kekok dan jangan risau sebab pemilihan beliau dan cadangan yang dibawa kepada saya ini adalah berdasarkan profesionalisme dia. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri telah menjawab. Sebenarnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memberi jawapan-jawapan di atas perbahasan. Silakan Yang Berhormat Menteri atau